Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita dapat berkumpul pada malam ini untuk menjayakan forum kita yang bertajuk Akhlak Mulia Masyarakat Sejahtera. Dan alhamdulillah, saya bukan bersoalangan pada malam ini kerana saya ditemani oleh panel-panel yang arif lagi bijaksana yang akan membantu saya dalam mengupas, memperincikan dan memudahkan kita dalam memahami topik kita pada hari ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama berkenalan dengan panel-panel kita, iaitu kita ada panel yang pertama, iaitu Saudara Muhammad Farhan. Apa khabar Saudara Farhan? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, alhamdulillah. Seterusnya, kita ada panel kita yang kedua, iaitu Saudara Muhammad Ikhwan. Ikhwan, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Ya, dan tidak dilupakan juga panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Muhammad Haikal. Apa khabar Saudara Haikal? Kabar baik. Sihat? Sihat. Makan dah? Makan dah. Saya agak bergaya nampaknya malam ni ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi, akhlak mulia masyarakat sejahtera adalah topik kita pada malam ini. Jadi wajarlah kita sebagai ingin mengupas topik ini, kita perlu mengetahui makna tajuk itu sendiri. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudara Haikal, apakah maksud akhlak itu sendiri Saudara Haikal? Boleh Saudara Haikal berikan maknanya? Terima kasih Saudara Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya, konsep akhlak menurut ajaran Islam ialah setiap perbuatan, tingkah laku atau tindakan yang diambil tidak terlepas atau terkeluar daripada lingkungan hukuman sama ada terhadap dirinya atau orang lain atau benda lain yang sama ada baik ataupun jahat. Kedudukan akhlak dalam hidup orang yang tidak bermoral perlulah berada pada sesuatu akhlak supaya dapat mendapat kehidupan yang lebih baik. Islam ini sangat mudah dan ringkas sebenarnya. Islam tanpa akhlak yang mulia ibarat rangka yang tiada isinya dan jasad yang tidak bernyawa. Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada sesuatu pun timbangan yang berat kecuali akhlak yang mulia. Selepas itu, maksud akhlak dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan al-khulq yang bererti tabiat, kelakuan, perangai, adat kebiasaan seseorang. Dan Allah juga pernah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Ada dua tempat dalam Al-Quran yang mulia, iaitu sesungguhnya Muhammad itu mempunyai akhlak yang mulia. Dari segi istilah pula ialah sifat tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan senang dan mudah yang disenangi oleh orang ramai, tanpa pemikiran, penelitian dan pemaksaan. Menurut ahli falsafah yang terkenal dalam Islam iaitu Ibnu Miskawayh, beliau mentakrifkan akhlak itu sebenarnya keadaan jiwa yang mendorong seseorang ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Bagaimana pula pendapat Saudara Ikhwan? Jadi itulah apa yang boleh kita tahu tentang masuk akhlak itu sendiri daripada Saudara Haikal. Jadi maksudnya ialah akhlak ini mempunyai makna yang luas je Saudara Haikal. Daripada segi bahasa dalam menurut Kamus Dewan, akhlak ini merupakan perbuatan ataupun tingkah laku. Tapi itu adalah tidak terperinci, jadi itu tidak masuk dalam sistem agama Islam kita sendiri. Jadi kalau kita belajar daripada agama Islam, contohnya dalam tasawuf, iaitu subjek tasawuf, iaitu kita mengambil petikan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din, mengatakan bahawa akhlak itu sendiri adalah merupakan ketenangan diri yang mendorong manusia melakukan kebaikan. Jadi ini adalah kebanyakan menurut pendapat-pendapat yang berbeza, yang mana ada khilaf-khilafnya. Tapi khilaf ini masih mendorong kepada yang sama, iaitu membawa maksud akhlak itu sendiri adalah membawa kepada arah kebaikan. Benar itu Saudara Haikal? Oh, benar. Jadi
kita dah tahu maksudnya akhlak. Jadi sudahlah tiba masanya untuk kita memperincikan lagi topik kita pada hari ini. Jadi kita dah tahu akhlak yang baik telah disedia maklum adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dan untuk kita masuk ke topik kita ini, kita nak masuk kepada topik masyarakat. Jadi dalam masyarakat tidak lain tidak bukan adalah individu muslimin. Dan dalam muslimin tidaklah boleh dilarikan daripada aspek ibadah, akhlak dan akidah itu. Jadi di sinilah kita akan menghubung kaitkan kesemua-semua ini, aspek-aspek ini dengan akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mungkin boleh bertanyakan pertama kepada soalan bagaimanakah contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan masyarakat zaman sekarang ini mengambil pengajaran ataupun iktibar ataupun boleh dicontohi. Jadi ada boleh kita dengar pendapat daripada saudara Ikhwan sendiri. Baiklah, terima kasih kepada moderator saudara Muhammad Azri dan juga rakan panel yang saya hargai, saya kasihi sekalian. Baiklah, mengenai akhlak-akhlak Rasulullah yang boleh masyarakat pada zaman kini contohi. Baiklah, yang pertama, sikap tawaduk yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk bermaksud sikap merendah hati ataupun merendah diri. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah sendiri mempunyai sikap tawaduk yang sangat tinggi dalam diri dia dalam pelbagai aspek dalam kehidupan sehariannya. Sebagai contoh, Rasulullah seringkali mendahulukan memberi salam apabila bertemu dengan seseorang tidak kira di mana, seperti di pasar, di Madinah, di kota Madinah dan sebagainya. Baginda tetap akan mencuba untuk memberi salam yang pertama dulu sebelum orang lain memberi salam. Itu merupakan sifat tawaduk meskipun baginda tahu baginda merupakan seorang yang maksum, seorang yang sudah dijamin masuk syurga, seorang yang boleh dikatakan sebagai pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang lain, betul? Betul. Oleh itu, sifat tawaduk ini haruslah dicontohi oleh setiap umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, jika kita lihat dari perspektif yang berbeza merangkumi aspek keluarga misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sikap melayani isterinya dengan baik. Ya, betul. Seperti yang kita tahu betapa manisnya kisah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan isteri baginda, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Betapa manisnya kisah antara mereka ini. Sebagai contoh, saya memetik suatu kisah di mana baginda sallallahu alaihi wasallam berasa sangat marah pada Aisyah pada waktu itu. Sangat marah. Kemudian Aisyah pada waktu itu berasa takut, berasa gemetar. Ialah sebab suaminya sedang memarahi beliau. Kemudian Rasulullah meminta Aisyah untuk memejam matanya. Aisyah terus memejam matanya sambil berasa ketakutan. Takut ni, Rasulullah sudah marah ni. Kemudian Rasulullah datang dan dakap isteri dia, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kisah ini kita dapat melihat bagaimana betapa manisnya layanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya. Oleh itu, untuk suami-suami pada zaman kini haruslah mencontohi adab, cara-cara bagaimana untuk melayani isteri dengan baik. Supaya apa? Kerana melayani isteri dengan baik juga merupakan salah satu tanggungjawab yang besar kepada suami. Betul? Betul. Jika suami tidak mampu untuk melayani isteri dengan baik, kemudian isteri berasa sedih, isteri tidak gembira dengan layanan yang diberikan oleh suaminya, maka isteri tidak redha. Maka perkahwinan mereka sudah menjadi tidak berkatlah. Tidak bahagia kerana tidak memuaskan kedua-dua belah pihak, sedangkan dalam perkahwinan hendaklah memuaskan kedua-dua belah pihak.
Jadi itu adalah pendapat saudara Ikhwan sendiri. Ya. Jadi saudara Ikhwan amat mementingkan kepada dalam institusi kekeluargaan, ya, Ya. betul Ikhwan? Sebab daripada individu ke keluarga, keluarga kepada masyarakat. Ya, betul. Jadi dengan kita pentingkan kepada contohi sifat akhlak Nabi dalam institusi keluarga, maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oh, sangat romantik Masya Rasulullah. Jadi Masya Allah. mungkin kalau masyarakat ikut zaman sekarang ni mungkin tak ada yang tidur luar lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Semuanya InsyaAllah. baik-baik sahaja. Okey, kita dah dengar pendapat daripada saudara Ikhwan, kita mungkin boleh dengar pendapat daripada saudara Fahan pula. Okey. Bila kita bercakap mengenai akhlak kan. Ya. Akhlak Rasulullah. Kita sedia maklum bahawa maksud akhlak itu sendiri adalah perilaku. Perilaku yang mencerminkan gambaran diri seseorang. Betul? Betul. Jadi saya tertarik untuk berkongsi satu lagi sirah Nabi berkaitan dengan akhlak Nabi, iaitu adab. Pada satu ketika dahulu, ada seorang hamba Allah ini yang berbangsa Arab bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni seorang orang Arab yang sangat rapat dengan Nabi. Maksudnya dia bila Nabi tu sembahyang di masjid, dia berada di belakang Nabi. Apabila Nabi masuk ke masjid, dialah orang yang akan memanggil semua jemaah-jemaah masuk ke dalam masjid. Oi, masuk, mari. Nabi dah nak solat. Tapi dia ni jugalah orang yang menggali lubang untuk menjatuhkan Nabi ketika Nabi nak perang. Dia ni juga orang yang bawa lari 300 askar daripada tentera. Nabi nak bawa pergi perang, daripada 1000 bawa lagi 300 askar. Perkataan yang paling kotor sekali yang dia pernah cakap, air kencing unta dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi dekat sini apa yang saya nak kongsikan mengenai akhlak Nabi itu sendiri adalah, kita sedia maklum bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul ni manusia. Jadi setiap apa yang berlaku kepada manusia akan berlaku kepada manusia lain, betul? Betul. Iaitu mati. Oh. Satu hari, berita kematian Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah tersebar, dan pada ketika itu Nabi Muhammad tidak berada di kota Madinah. Nabi Muhammad merupakan ketua di kota Madinah pada ketika itu, dan Nabi Muhammad berada di luar. Dan berita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Nabi lakukan ketika itu? Nabi patah balik daripada tempat yang dia berada, memacu kuda dia terus pulang ke kota Madinah dengan harapan dalam hati dia, ya Allah, semoga aku sempat jumpa mayat tersebut sebelum ditanam di dalam kubur. Mesti kita tertanya-tanya apa yang Nabi Muhammad hendak lakukan, betul? Maka dengan takdirnya Allah, Nabi berjaya sampai di kota Madinah, dan pada ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul ni belum lagi ditanam, dan Nabi terus pergi. Nabi cakap, sabar dulu, bawa mayat tu ke sini, bawa arwah tu ke sini. Dan Nabi letakkan dia di atas peha Nabi. Nabi suruh para sahabat ambil abayah Nabi, abayah kain untuk menutup mengalas kepala dia. Nabi buka mulut arwah dan Nabi ludah dalam tu. Nabi tutup, Nabi cakap, semoga dia dapat menjawab persoalan di alam kubur nanti. Masya Allah. Dekat sini apa yang saya nak kongsi, betapa buruknya apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul ni lakukan kat Nabi. Benda tu Nabi tahu. Tetapi di saat kematian beliau, Nabi berada di situ, dan Nabi juga adalah orang yang penting, orang yang menjadi tonggak utama yang berasa bertanggungjawab untuk menyelamatkan beliau. Jadi di sini apa yang saya nak kongsikan, bahawa sifat adab itu sendiri yang perlu dicontohi oleh masyarakat. Ya. Jadi apa yang saudara Fahan cikgu mengatakan adalah adab di antara masyarakat muslimin itu sendiri adalah saling menyayangi, saling mencintai. Walaupun ada sedikit perbalahan, walaupun ada setiap orang ada buruk dan baiknya, walaupun ada tersalah, terbenci, itu semua adalah perkara biasa. Dan iaitu masyarakat zaman sekarang perlulah mencontohi sifat Nabi Muhammad SAW dengan adabnya itu sendiri. Jadi kita teruskan pula kepada pendapat panel kita yang ketiga, iaitu saudara Haikal. Terima kasih moderator, iaitu Muhammad Azri.
Saya teringat pula pada majalah yang saya baca pada pagi tadi. Ya. Ya, iaitu majalah Ustaz Muhammad Zainul Asri. Menurut beliau juga memetik daripada pandangan ulama tasawuf, iaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata, ketinggian akhlak Rasulullah ini menyaksikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berada dalam hati baginda, membuktikan seseorang yang ingat pada pencipta itu adalah pasti berakhlak mulia. Ya. Antara akhlak mahmudah dalam masyarakat yang diamalkan oleh Rasulullah ialah baginda tidak membalas kejahatan kepada orang yang membuat keburukan kepada baginda. Saya ingin memetik suatu kisah orang yang berbangsa Yahudi. Orang yang berbangsa Yahudi. Beliau ni selalulah mencaci, menghina Rasulullah, berkata Rasulullah ini seorang penyihir, seorang yang pendusta. Tapi apabila suatu hari Rasulullah mendengar cerita tersebut daripada mulut orang ramai, baginda datang melawat Wanita orang Yahudi itu tersebut, dan memberi makan kepada dia. Sedangkan dia tu adalah manusia yang selalu menghina, mencaci baginda. Itulah sifat. Dan seterusnya Rasulullah juga bersifat pemaaf. Firman Allah pernah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-199, jadilah pemaaf dan menyuruh orang yang mengerjakan ma'ruf serta pedulikan orang yang bodoh yang ada di sekeliling kita. Ada satu lagi kisah sirah yang saya ingin ceritakan kepada kamu semua. Ya, sila. Pada suatu hari seorang yang bernama Wan Shi, dia ni pernah membunuh bapa saudara Rasulullah, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu di medan perang semasa beliau dalam keadaan kafir, iaitu musyrik. Tetapi bila Wan Shi ni datang berjumpa Rasulullah yang ingin memeluk Islam, beliau tetap memaafkannya walaupun dia telah membunuh keluarga baginda. Jadi itulah merupakan sifat pemaaf baginda Rasulullah SAW kepada orang yang membunuh keluarganya diri. Kalau kita lah kan orang bunuh keluarga kita, dapat tahan ke tak? Ya, insya-Allah kalau jumpa sudah pasti berdendam. Pasti berdendam dengan balai polis kita bakar sekali kan. Jadi kita sudah dengar dengan iaitu aspek yang pertama, iaitu pada aspek akhlak. Kita pergi kepada aspek yang kedua, iaitu aspek ibadah pula. Kita pergi utama. Jadi untuk itu saya ingin mendengar apakah pula contoh dalam aspek ibadah pula saudara Ikhwan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita menyebut tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, terdapat pelbagai ibadah yang boleh kita contohi daripada ibadah yang Rasulullah lakukan. Misalnya, saya ambil satu contoh ibadah, iaitu ibadah solat secara berjemaah. Terdapat riwayat yang menyatakan daripada Rasulullah SAW, solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Hadis riwayat Muslim 1509. Dan ada juga riwayat lain yang menyatakan solat secara berjemaah lebih baik daripada solat kalian yang secara bersendirian sebanyak 25 bahagian. Hadis riwayat Muslim juga 1504. Daripada hadis riwayat ini kita dapat lihat bahawa besarnya tingkat solat berjemaah itu jika dibandingkan dengan solat secara bersendirian. Baiklah, ingin saya petik sebuah kisah menurut Ubay ibnu Ka'ab. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat datang ke masjid untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Setelah selesai melaksanakan solat subuh tersebut, solat secara berjemaah, Rasulullah memandang ke arah jemaah. Baginda memerhatikan dan baginda menyedari terdapat sahabat yang tidak
melakukan solat secara berjemaah sekali pada waktu itu. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, apakah si fulan ini telah mati syahid? Rasulullah bertanya. Kemudian sahabat menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah memerhati sekali lagi para jemaah dan bertanya sekali lagi pada sahabat, apakah si fulan ini telah mati? Para sahabat menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inilah dua solat yang amat berat buat orang-orang munafik. Iaitu solat Isyak dan juga solat subuh. Sekiranya mereka menyedari betapa besarnya ganjaran solat berjemaah ini, maka mereka akan datang ke masjid sekalipun dalam keadaan merangkak. Sekalipun dalam keadaan merangkak. Begitulah Rasulullah sangat menekankan solat secara berjemaah ini, terutamanya pada waktu subuh dan juga Isyak, sehingga baginda memerhatikan kehadiran para sahabat, sama ada hadir ataupun tidak pada waktu itu. Menurut Al-Quran, ada juga terdapat dalam Al-Quran menyatakan keistimewaan solat berjemaah bagi kaum mukmin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dan rukuklah bersama orang yang rukuk, iaitu solatlah bersama orang yang solat berjemaah. Ya, solat berjemaah. Sedangkan Nabi dan para sahabat pun sendiri diingatkan untuk solat secara berjemaah di masjid meskipun dalam keadaan sakit. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau orang kata tu leka dengan duniawi, betul? Sibuk. Kita boleh menonton televisyen selama berjam-jam. Kita boleh bermain sosial media selama berjam-jam. Bekerja. Kita boleh bermain permainan video selama berjam-jam. Tetapi untuk meluangkan masa sedikit untuk ibadah seperti ini tidak mampu. Pahit untuk menerima, bukan? Tapi itulah realitinya, itulah hakikat, itulah realiti pada zaman kini. Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan mengajarkan kepada kita bahawa solat sunat digalakkan untuk dilakukan secara sendirian. Tapi ada juga solat sunat yang digalakkan dilakukan secara berjemaah. Betul? Sebagai contoh solat sunat dirayakan secara berjemaah seperti solat sunat Aidil-Adha, Aidilfitri dan sebagainya. Manakala solat sunat yang digalakkan untuk dilakukan secara sendirian seperti solat sunat duha yang kita lakukan selepas waktu syuruk pada waktu pagi. Anjuran sembahyang ini terdapat pelbagai hadis mengenainya. Antaranya, sebaik-baik sembahyang seseorang ialah di rumahnya kecuali sembahyang fardu. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah juga bahawasanya Rasulullah SAW juga bersabda, demi Tuhan yang diriku menyuruh orang-orang sembahyang, lalu diadakan azan buatnya. Kemudian aku perintah seseorang mengimami orang ramai. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak hadir sembahyang. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka, buat kerugian mereka. Dan demi Allah yang diriku di tangannya, sekiranya seorang dari mereka mengetahui bahawasanya atau daging dua rusuk yang baik, nescaya ia hadir sembahyang Isyak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari. Dari keterangan hadis ini dapatlah difahami bahawa sembahyang berjemaah sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga di dalam Islam. Jika dilihat dari perspektif kemasyarakatan, solat secara berjemaah dapat mengeratkan hubungan silaturahmi antara masyarakat. Sebagai contoh, PIAS kita sendiri, Pusat Islam As-Solihin, di mana seringkali juga diadakan tazkirah selepas solat maghrib, selepas solat fardu maghrib diadakan tazkirah. Kemudian melalui tazkirah itu kita dapat berkongsi ilmu, betul? Berkongsi ilmu. Kemudian kita akan melaksanakan solat Isyak secara berjemaah. Kemudian ada juga pihak PIM,
Persatuan Intelektual Mualim, saya percaya, yang menyediakan makanan-makanan dan juga minuman kepada para jemaah. Secara tidak langsung sebenarnya ini dapat mengeratkan hubungan di antara pelajar dan juga pensyarah yang hadir untuk solat berjemaah pada waktu itu. Ya. Jadi apa yang saudara ikhwan cuba katakan adalah lebih kepada bagaimana solat berjemaah itu memainkan peranan penting dalam menyatukan masyarakat, betul kan? Ya, betul. Dan selain itu kita juga dapat lihat daripada penjelasan ikhwan tadi adalah tanggungjawab seorang memimpin dalam membetulkan orang di bawah kepimpinannya supaya melakukan perkara yang baik, serta amalan dakwah, serta juga bersosial di antara satu sama lain dalam agama Islam. Ya, betul. Okey, kita dah dengar daripada sudut aspek yang kedua, iaitu aspek ibadah, dan kita pergi pada aspek yang terakhir, iaitu aspek akidah. Jadi mungkin kita boleh dengar pula pendapat daripada saudara Farhan tentang daripada aspek akidah apa yang boleh dicontohi oleh masyarakat zaman sekarang berdasarkan akidah zaman akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya di sini apa yang ingin saya sampaikan mengenai akidah, seperti yang moderator sampaikan sebentar tadi, ajukan soalan kepada saya. Utamanya saya ingin memberitahu kepada kalian, para panel dan juga moderator, apa itu maksud akidah. Akidah adalah kata yang berasal daripada akdun yang bermaksud simpulan. Simpulan, apa yang dimaksudkan dengan simpulan? Seperti yang kita tahu, seorang Muslim, seorang orang yang beragama Islam wajib mengucap syahadah. Untuk sebagai tanda seseorang itu adalah beragama Islam. Tetapi mengapakah di dalam Islam itu sendiri mewajibkan kita mempelajari ilmu akidah? Dekat sini timbul tanda tanya, mengapa? Kita tahu bahawa akidah adalah mengenai kepercayaan kita terhadap perkara ghaib. Seperti yang kita tahu, apa itu ghaib? Ghaib adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar seseorang manusia. Contoh saya boleh bagi, syurga adalah perkara yang ghaib. betul. Neraka adalah perkara yang ghaib. Allah itu perkara yang ghaib. Kita tidak dapat melihatnya. Betul? Betul. Jadi di sini apa yang saya cuba sampaikan adalah seseorang individu itu sendiri lemah dari sudut akidahnya kerana mulut berkata saya mempercayai Allah, akan tetapi hatinya tidak. Kita dapat lihat seperti zaman sekarang ini, betapa ramainya manusia yang takut dengan masa hadapannya. Betapa ramainya manusia yang fikirkan tentang masa hadapannya yang terlalu sangat sampai tahap tidak masuk akal. Beliau takut akan kerjanya hilang, beliau takut akan duitnya habis. Sedangkan itu semua adalah kekuasaan daripada Allah, daripada Allah sendiri. Betul. Perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang di hadapan, perkara-perkara masa hadapan juga adalah perkara ghaib yang tidak dapat dilihat oleh kita. Saya petik saya seperti dalam surah Yasin. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun di sini merujuk kepada apabila Allah itu berkata jadi, maka jadilah sesuatu itu. Jadi sebagai seorang Muslim yang mempercayai Allah itu wujud, yang mempercayai Nabi Muhammad itu wujud, syurga dan neraka itu wujud, sebenarnya sebagai seorang Muslim kita tak perlu takut akan pelbagai perkara buruk yang bakal melanda kita, kerana semuanya telah ditentukan oleh Allah. Dan kita juga tahu Allah itu berada di samping orang-orang yang beriman. Jadi dekat sini apa yang saya cuba sampaikan adalah satu lagi perspektif yang ramai orang salah tafsir adalah apabila seseorang itu melakukan perkara-perkara yang berdosa. Dekat sini kita dapat lihat bahawa ilmu akidah itu sendiri tidak dimasukkan ke dalam diri beliau. Diri seseorang pelaku dosa itu sendiri berfikir bahawa menonton video yang lucah dalam keadaan bilik yang gelap tanpa ada orang, mereka fikir mereka selamat. Sedangkan bila kita mempercayai ilmu ghaib, kita tahu Allah itu maha melihat. Allah itu sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Ya, betul. Jadi dekat sini apa yang saya cuba sampaikan adalah masyarakat zaman kini perlu sedar bahawa sesungguhnya perkara-perkara ghaib itu wujud.
dan kita perlu mengkaji lebih dengan mempelajari ilmu akidah itu sendiri. Iya, jadi apa yang mungkin Saudara Fahad ingin katakan adalah kepercayaan kita, iaitu i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang ada berdekatan dengan kita dan mengetahui apa perkara yang kita ada. Dan seperti yang kita tahu bahawa masa harapan memanglah amat ditakuti kerana kita tak tahu apa yang mungkin berada di pada masa harapan. Tapi dengan percayanya wujudnya kewujudan Tuhan ataupun Allah, maka dengan itu adalah harapan. Adalah kita boleh buat effort, adalah kita akan berusaha untuk membuatkan masa depan kita menjadi lebih cerah. Okey, alhamdulillah sudahlah kita sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Jadi untuk kesimpulannya adalah aspek masyarakat yang saya katakan tadi adalah ibadah, akidah dan akhlak adalah perlulah bersandarkan dengan panduan yang paling kita perlu ikut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera, datanglah daripada fundamentalnya sendiri, iaitu daripada individu itu sendiri. Daripada individu masuk kepada institusi keluarga, institusi keluarga barulah dimasukkan ke dalam masyarakat. Jadi jikalau individu itu sendiri runtuhnya daripada akhlak akidahnya, macam mana kita nak melahirkan keluarga yang bahagia, dan bagaimana daripada keluarga yang bahagia kita nak melahirkan masyarakat yang sejahtera, tidak akan mampu itu. Jadi apa yang perlu pentingkan adalah setiap individu perlulah menerapkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ibadah, akidah dan juga akhlak. Jadi untuk itulah saja daripada diri kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para panel kita kerana sudi bersama saya dalam forum kita. Terima kasih juga buat saudara moderator. Ya. Jadi saya akhiri forum kita malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.